Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian. Alhamdulillah, kita teruskan bicara kita dalam kitab Penawar Bagi Hati, Syifaul Qulub. Terima kasih kepada pihak admin Ustaz Amiri dan warga kerjanya, juga pusat pengajian Al-Quran Z yang menganjurkan majlis ilmu kita pada kali ini. Para jemaah sekalian, bicara kita dalam kitab Penawar Bagi Hati masih lagi dalam 7 anggota menjadi pintu masuk kepada yang akan tembus ke hati dan yang perlu kita kawal. Yang pertama, kita dah bincang tentang mata. Yang kedua, kita dah bincang tentang telinga. Pada kali ini, jemaah yang ada kitab muka surat 22, pasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Allahu Akbar. Lidah merupakan alat yang begitu hebat sebab dia boleh guna dua-dua. Kita boleh guna lidah untuk kebaikan, dan insya-Allah kita berusaha untuk gunakan lidah kita ini kepada jalan kebaikan. Dan sekaligus lidah juga digunakan untuk meraih bala di akhirat kalau salah gunanya. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala, katanya, ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia akan lidah bagi engkau supaya membaca engkau dengan dia akan Quran. Jelas ini tujuan lidah kita besar. Kita nak bersyahadah, kita baca Quran dan membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala jenis zikir, dan menyuruh engkau, yakni mengajak, menyeru manusia kepada kebajikan, amar ma'ruf, dan melarang daripada kejahatan, iaitulah nahi mungkar, dan memberi nasihat engkau akan orang Islam, dan menunaikan engkau akan hajat mereka, dan mendamaikan engkau akan mereka itu. Maknanya bila orang kelahi, kita damaikan dengan lidah kita yang fasih, yang baik ini. Dan barang sebagainya daripada segala faedah akhirat yang dikerjakan, yang dilakukan dengan lidah. Seperti menjadikan Allah Ta'ala akan lidah engkau itu kerana maslahat dunia, seperti mencari harta dengan segala akad perjanjian. Mana dia untuk dunia pun banyak juga. Seperti akad jual beli. Dulu kita akad jual beli. Sekarang ni dah bertukar, dah zaman moden ni akad jual beli dah jadi tanda tangan je. Dan akad sewa menyewa. Dan hendaklah syukur engkau atas nikmat lidah ini dengan memeliharanya daripada barang yang tiada dijadikan dia kerananya. Maknanya kita kena jaga lidah kita. Jangan salah guna lidah ini ke tempat yang Allah tak jadikan lidah ni untuk itu. Daripada berkata-kata dengan perkara yang dilarang, seperti berdusta yang menyakiti akan orang yang lain, maka itu dosa besar. Bersalahan berdusta yang tiada menyakiti, maka itu dosa kecil. Jadi bohong tu, dulu kita dengar orang cakap bohong sunat, bohong wajib, kan? Yang ni ada pula dia panggil dusta yang besar, dusta yang kecil. Jadi dusta yang besar menyakiti orang, menipu orang, itu dosa besar. Dan dusta tiada menyakiti orang, itu dia panggil dosa kecil. Kecuali kerana hajah, kita nak damaikan orang ni, pasal kita kena cakap bohong sikit. Maka itu dia panggil untuk maslahah perdamaian, maka itu tiada ia berdosa. Orang tu dikira tidak berdosa. Seperti berdusta kerana mendamaikan orang, berdusta kerana nak mendamaikan antara manusia. Contohlah, orang ni, dua orang ni berkelahi. Kita berkawan dengan dua-dua pihak.
Maka kita rasa dah lama sangat dah perkelahian mereka ni dah lama sangat. Dan tidak layak bagi seorang Muslim berkelahi lama-lama. Jadi kita cari jalan macam mana nak damaikan dua orang ni. Kita pergi yang A, bang. Allah, sahabat kita B tu asyik sebut je nama awak. Kalau aku jumpa dengan dia, minum air dengan dia, selalu sebut. Dia kata seronoknya kalau kita boleh jadi macam zaman dulu. Kita bertiga tak berpisah. Jadi dia kata, ya ke? Betul ke? Dia sebut nama aku. Ke engkau? Oh dah bang. Kita berkawan dah berpuluh tahun. Berpisah baru setahun. Takkanlah tak rindu yang dulu. Dia pergi dengan B pun macam tu juga dia buat. Jadi akhirnya insya-Allah wadahannya A tak cakap pun. Dia sendiri yang mereka-reka cerita bohong ini untuk perdamaian. Itu diharuskan, dibenarkan. Karena itu sabda Nabi SAW, laisa bil kazzabi man yuslihu bainan nas. Tidak dikira berbohong bagi mereka yang mendamaikan antara manusia. Hadis ini rawahu al-Bukhari wa Muslim. Maknanya kalau kita cakap ni kerana kepentingan maslahah, maka itu dikira tidak berdamai. Tidak berbohong. Cakap bohong tapi tak berbohong. Berbeza kan? Cakap bohong tapi dia tidak dikira berbohong. Kita kata Masya Allah. Ini yang penting bagi kita. Yang jadi masalah sekarang ni, lidah ni salah guna. Suka jadi batu api lah. Suka jadi macam-macam batu yang menyalakan permusuhan di antara sama-sama kita orang Islam. Ini yang jadi masalah. Asyik-asyik kelahi sama kita. Yang kecil, orang Arab kata la taj'alul habbata qubbah. Mu jangan jadi benda yang kecil itu macam dom besar. Mana benda simple ya, salah cakap sikit ya. Kalau kita maaf-maaf selesai ya masalah. Tak, dia pergi cari juga, dia pergi korek juga, dia pergi putar sana putar sini supaya nampak besar dia punya isu. Ini jadi masalah huru-hara dunia sekarang ni sebab ini. Tambahan pula kata Syekh rahimahullah ta'ala, bahkan terkadang wajib berdusta. Oh, ada kalanya berdusta ni bukan sekat sunat je. Tuan-tuan kena tambah malam hari ni, kita kena tambah satu lagi kategori. Dulu orang kata bohong sunat, bohong wajib pun ada dalam Islam ni. Bohong wajib pun ada. Apa contoh bohong wajib? Seperti melihat ia akan orang yang haram dibunuh, yang bersembunyi ia daripada orang yang zalim, yang menghendaki membunuhnya. Contohnya kita kata orang ni bawa parang, bawa pedang ke apa dia, pisau, nak bunuh seorang kawan dia tu ataupun orang yang dia berkelahi dua tu. Si mamak ni lalu depan kita, lari. Lepas dia pergi, tiba-tiba datang yang nak pukul dia tadi. Kau nampak mamak tak? Mamaknya pakai baju biru ke baju kelabu tadi. Tak nampak. Saya duduk kat sini, tak ada orang lalu sini. Relax lah bro, baliklah, tak ada sini. Jangan kau pergi cari pasal pula. Jadi itu bohong wajib. Sebab kalau kita tunjuk jalan, ada. Dia pergi ke ni. Bukan ini. Kalau dia dapat, dia pukul atau dia bunuh, kita juga bersalah. Sebab tidak melindungi orang yang tidak sepatutnya dikhianati, dizalimi. Masalah dia kelahi dua tu, siapa benar, siapa salah, itu cerita lain. Yang penting sekarang ni, kewajipan kita sebagai seorang Muslim melindungi darah seorang Muslim sehinggalah kita buktikan dia salah dan dijatuhkan hukuman oleh pihak pemerintah yang laksanakan hukuman, bukannya individu boleh jatuh hukum. Kalau macam semua individu menganggap orang lain bersalah boleh jatuh hukum, kita kata banyak dunia ni akan jadi huru-hara. Banyak dunia ni akan jadi huru-hara sebab masing-masing mendakwa dia betul, dia yang benar, dia yang macam-macam, dia yang jadi. Baiklah, itu dia panggil bohong wajib. Dan seperti mengumpat yang dibunuh. Maka dan seperti mengumpat, iaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang dibenci ia akan dia jika dengannya, maka iaitu perbuatan itu haram dengan ijma' para ulama. Sebab kita kadang-kadang kita tak menganggap mengumpat itu satu umpatan.
Sebab kita dah modify dia punya nama. Saudara, you ada free tak petang ni? Kenapa? Sajalah kita nak bincang-bincang isu semasa. Nak bincang isu semasa. Bila mari duk bincang orang tu, bincang orang ni. Ini bukan isu semasa, sebenarnya isu mengumpat nama dia. Sebab Nabi SAW telah mendefinisikan ta'rif mengumpat itu. Nabi dah definisikan ta'rif mengumpat dengan satu kata-kata yang pendek je. Yang pendek je. Dia kata, zikruka akhaka bima yakrah. Bila kamu sebut tentang saudara kamu perkara yang dia tak suka, maka itu mengumpat nama dia. Itu namanya mengumpat. Sahabat tu kata, kalau betul-betul apa yang cakap betul, betul lah itu, mengumpat nama dia. Tapi kalau apa yang kau sebut itu tak betul, faqad bahattahu, kamu telah memfitnah dia. Itulah syarat. Mana mengumpat ni sekadar apa? Sekadar menyebut. Kalau kita sebut je, itu nama dia mengumpat. Menyebut benda yang orang tak suka, itu nama mengumpat. Tapi kalau kita sebut benda yang memang tak betul, itu nama dia fitnah, lagi dahsyat. Jadi kita ni menyebut orang ni, dua ni je kita ada level. Sama ada mengumpat atau fitnah. Sebab itulah kata ulama salaf, zikrun nasi niqmah. Zikrun nasi niqmah, menyebut orang itu bala. Wa zikrullahi ni'mah, boleh menyebut nama Allah itu nikmat, menguatkan iman, menaikkan darjat kebaikan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka kita sepatutnya sentiasalah menyebut nama Allah Azza wa Jalla, jangan pergi sebut nama yang lain. Kerana itu yang kita bimbang hari ni, kita pergi duk sebut nama orang lebih banyak daripada kita sebut nama Allah Azza wa Jalla yang boleh memberi pahala kepada kita yang sepatutnya. Baik. Bahkan berkata kebanyakan ulama bahawasanya mengumpat itu dosa besar, kerana barang yang datang daripadanya, berdatang padanya daripada beberapa hadis janji seksa yang bersangatan. Jadi Allah SWT sebut beberapa dosa dengan janji-janji yang begitu dahsyat. Dia panggil janji azab. Disebut dosa, lepas tu disebut azab. Ataupun dilaknat. Perbuatan dilaknat oleh Allah. Ataupun dilaknat oleh Nabi SAW. Maka itu nama dia dosa besar. Jadi ulama telah buat satu kategori. Macam mana kita nak tahu dosa ni kecil ke besar? Macam mana kita nak tahu, nak faham dosa ni kecil atau besar? Maka mereka mengatakan tengok kepada kesan perbuatan itu. Mana kalau dosa itu dilaknat ataupun janji azab, janji neraka, maka itu nama dia dosa besar. Baik, dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Wahai sekalian mereka yang beriman, Allah panggil orang beriman. Kita ni insya-Allah minal mu'minin, orang yang beriman. Jauhkan oleh kamu akan banyak daripada sangkaan, bersangka buruk dengan orang, iaitu sangkaan yang jahat, kerana bahawasanya setengah daripada sangkaan itu dosa. Dan jangan kamu mencari dan memeriksa aib, cacat cela orang, jangan. Dan jangan mengumpat. Ini tajuk kitanya, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan mengumpat setengah kamu akan setengah yang lain. Adakah suka seorang kamu bahawa makan ia daging saudaranya pada ketika mati? Nakkah kita makan daging saudara kita yang mati? Dia mati, kita pergi potong daging dia buat BBQ. Nak? Dengar pun tak jijik. Sudah pasti benci kamu akan dia. Oleh itu, takutlah oleh kamu akan Allah Ta'ala
bahawasanya Allah Ta'ala itu sangat menerima taubat, lagi sangat kasih sayang. Surah Al-Hujurat ayat 12. Dan telah mencerita oleh At-Tabarani, Al-Baihaqi dan At-Tabarani dan Abu Syekh dan Ibnu Abi Dunya daripada Jabir dan Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata kedua-duanya, diriwayatkan bahawa Nabi kita bersabda, iyyakum wal ghibah fa innal ghibata ashaddu minaz zina. Qila lahu kaifa? Qala innar rajula qad yazni wa yatub fayatubu Allah alaihi wa inna sahibal ghibati la yughfaru hatta yaghfira lahu sahibuh. Allahu akbar. Maksudnya jauhkan oleh kamu akan diri kamu dan jauhkan oleh kamu akan dirimu dan jauhkan oleh kamu akan mengumpat. Iyyakum wal ghibah. Mana aku bagi peringatan kepada kamu, amaran kepada kamu daripada melakukan mengumpat orang. Kerana bahawasanya mengumpat itu lebih bersangatan daripada zina. Bahaya dia lebih daripada zina. Dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mengumpat itu lebih bahaya daripada zina? Maka diriwayatkan Nabi kita bersabda bahawasanya seorang lelaki terkadang berzina ia dan taubat ia. Dia berzina, lepas tu dia menyesal, dia taubat. Maka Allah Ta'ala menerima akan taubatnya. Tuhan terima taubat dia. Dan bahawasanya mengumpat itu tiada diampuni baginya sehingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpatnya. Jadi itu bahaya kita. Maknanya kita zina ni, kita minta ampun dengan Allah, Allah ampunkan. Tapi taubat kena pergi minta ampun, minta maaf dengan orang yang kita taubat, yang kita kutuk tu. Allahu Akbar. Hadis ini dikeluarkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Hafiz Al-Iraqi yang menghukumkan sanad ini dhaif. Sanad ini dhaif. Baiklah, yang pentingnya sanad hadis ini lemah, sangat lemah. Tapi jangan pula kita mudah-mudah hadis ni tak sahih lah, boleh je mengumpat lah. Bukan maksudnya, sebab bahaya mengumpat itu sangat dahsyat. Bukannya mudah-mudah kita kata. Yang pentingnya para ulama juga menggariskan panduan kepada kita bahawa mengumpat ini satu kes yang cukup menakutkan kita. Dan seperti menyalahi janji. Ni penyakit lidah lagi. Di antara penyakit lidah lagi seperti menyalahi janji, yang adalah ia salah satu daripada segala alamat munafik. Sebab Nabi SAW bersabda, ayatul munafiqi salasun, iza haddasa kadaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Tanda-tanda munafik. Tuan-tuan para pelajar, tulis. Ini munafik amali, bukan munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi kita tak nampak dalam hati dia. Nampak bayang-bayang dia tu munafik. Tapi munafik amali, orang ni boleh jadi orang solat, boleh jadi orang puasa, tapi dia ada tanda simptom tiga ini. Iza haddasa kadzaba, bila dia bercakap bohong. Wa iza wa'ada akhlafa, bila dia janji tak tunai. Wa iza tumina khana, bila diberi amanah, tugasan, dia khianat. Hadis ini sahih, dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan seperti ini celaan lidah juga seperti berbantah-bantah dan berkata-kata pada barang yang tiada memberi faedah. Duk cakap benda tak ada faedah, buat apa kita ni? Maka sabda Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebahagian daripada kecantikan Islam pada seorang itu ialah dia meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat kepadanya untuk dunia atau akhirat. Hadzal hadis akhrajahu Tirmizi wa Ibnu Majah wa darjat dia sahih. Maknanya di antara tanda-tanda seorang itu Islam dia itu baik, mantap dia punya kepahamannya, iaitulah dia tinggalkan perkara yang tidak baik. Meninggalkan ia barang yang tiada memberi manfaat akan dia pada dunia atau akhirat, dan seperti mengadu-ngadu, bercakap-cakap hal orang
ini termasuk dalam perkara yang tidak baik, yang tak perlu kita buat. Sama juga di antara dosa yang bahaya lagi, dosa mengadu domba, batu api kata orang. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata namam. Tiada masuk ke dalam syurga, mana tak boleh masuk syurga orang yang mengadu-ngadu domba, menceritakan mengadu-ngadu domba jadi batu api ni, duk laga-lagakan orang ni tak layak masuk syurga. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Huzaifah ibnul Yaman. Dan sesungguhnya telah ittifaq ulama di atas bahawasanya mengadu-ngadu itu dosa besar. Mengadu-ngadu domba ni iaitu dosa besar. Apa dia definisi dia? Iaitu memindahkan perkataan setengah manusia kepada setengah yang lain, kerana tujuan membinasakan antara mereka itu dan menjadikan mereka itu berkelahi. Ni bahaya kita ni. Mana yang ngadu domba ni, kita pergi cerita kepada orang yang menyebabkan dia berkelahi kedua tu. Itu dipanggil ngadu domba, itu batu api. Adapun memindahkan perkataan kerana nasihat bagi mereka yang dipindahkan perkataan kepadanya, maka wajib ia tiada termasuk dalam mengadu-ngadu yang dilarang. Maknanya kalau kita pergi nasihat orang ni, kau duk baloh orang ni, itu tidak. Yang pentingnya kita pindah perkataan yang boleh menyebabkan orang berkelahi. Maka itu dia kata dikira sebagai mengadu domba. Bahaya. Ingat ke tidak para pelajar kita ni, para pencinta ilmu semua, ana dah sebut dalam siri yang lepas, dikatakan bahawa yufsidun namam sa'ah ma la yufsiduhu as-sahir syuhur. Si batu api ini mampu untuk merusakkan hubungan seorang dalam beberapa saat yang tak mampu dibuat oleh ahli sihir berbulan-bulan. Tak mampu. Orang ni kuat dia punya amalan, ahli sihir dia tak tembus, sihir dia tak boleh masuk. Sihir dia tak boleh masuk. Tapi batu api sekali dia mari bisik ke telinga, sosek sekejap aja. Kita tengah duduk ibadat dalam masjid. Maksud tengah duduk ibadat, zikir, tiba-tiba datang orang. Pak Haji kenal tak tu yang pakai baju kuning sebelah tu? Kenal? Kenapa tak kenal? Ahli masjid kita tu. Orang istiqamah. Kuat zikir, kuat ibadat tu. Saya dengan dia berkawan dah berpuluh tahun dah. Tak ada masalah apa. Betul ke Pak Haji? Kenapa? Why? Saya dengar dia cakap, dia kata Pak Haji itu bermuka-muka lah. Tunjuk alim, tunjuk warak, mari duduk sarpan, pegang tasbih, berserban lagi macam dia tu, tarah Pak Imam. Dia tu jahil tukir. Jahil tak tahu apa dah. Biar betul. Tengok. Sap naik dia punya merah mata, terangkat telinga, sudah. Ini namam. Orang tu tak kata apa pun dengan dia. Memang baik pun dia orang ni. Mungkin dia pergi cakap dengan Pak Haji tu pula, Pak Haji yang baju merah tu pula kata engkau. Akhir sekali, yufsidun namam sa'ah ma la yufsiduhu sahir syuhur ataupun muddah. Ali batu api boleh merusakkan orang dalam beberapa saat yang tak mampu dibuat oleh ahli sihir beberapa ketika. Kita kata subhanallah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita minta selamat. Maka di sini patut sangat Nabi SAW sebut dalam hadis, la yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk syurga orang-orang yang menjadi batu api. Jadi tuan-tuan kena ingat, man namma ilaika. Ini kaedah kata man nama ilaika, siapa dia mari mengadu pada awak, mari jadi batu api cerita hal orang pada kita, dia juga akan cerita kepada orang lain hal awak. Sama. Hari ni dia cakap kita, besok dia jumpa orang tu, dia kutuk kita pula. Ini kerja batu api memang tak ada kerja. Layaklah dia diberi hukuman yang begitu dahsyat oleh Allah Azza wa Jalla sehingga dia tak layak masuk syurga, sehingga diselesaikan urusan dia dengan orang yang diadu dombakan ataupun yang dipunahkan itu. Dan sesungguhnya telah ittifaq ulama atas bahawasanya mengadu-ngadu itu dosa besar, iaitu memindahkan perkataan setengah manusia pada setengah yang lain kerana tujuan membinasakan antara mereka itu. Ini baiklah.
Dan ketahui olehmu, tengok kitab bawah. Dan ketahui olehmu bahawasanya lidah itu sebanyak-banyak anggota dan sebesar-besarnya daripada kejahatannya. Jadi lidah ni sumber aset besar untuk dapat pahala, dia juga menjadi aset besar untuk mendapat bala. Dua-dua sekali dapat. Hati-hati kita. Bala pun duduk dia, pahala pun di tangan dia. Di lidah. Maka lazimkan akan memeliharanya. Kita kena jaga lidah kita. Dan tiada menolong akan dikau atas sejahtera daripada kebinasaannya, melainkan mengasingkan diri daripada manusia. Subhanallah. Syekh kita kata kita kena uzlah. Uzlah ni jauh diri daripada orang. Kalau jauh fizikal, tapi duduk main pula ke WhatsApp, duduk main ke grup, sama juga. Jauhkan diri daripada menjaga hak, bercakap hak orang. Walaupun duduk sekali dengan orang, kita jangan cakap. Itu apa? Dan mengekalkan diam. Jadi sentiasa diam, jangan bercakap kecuali pada ketika berhajat kepada berkata-kata. Ada orang ni, ahli masjid kita, pakcik kita ni tak cakap, dia senyum je, dia tak cakap. Tapi kalau kita tanya dia akan cakap dengan kita. Tapi kalau saja-saja nak bercakap, nak buah, nak bincang hal orang, kita kata itulah dia. Allahu Akbar. Seperti belajar, jadi kepada keperluan untuk berkata-kata seperti untuk belajar, mengajar, memberi nasihat, beri bimbingan, itu boleh. Seorang sahabat nama dia Muaz radhiyallahu anhu, Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling afdal? Fa akhraja lisanahu thumma wada'a yadahu alaih. Nabi kita keluarkan lidah dia, Nabi kita tunjuk lidah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan ia akan lidahnya yang mulia dan bersabdalah dia kata apa? Tahan olehmu akan ini. Dia tunjuk pada lidah dia kata jagalah lidah ni. Jaga. Amsik alaika lisanak. Tulis. Amsik alaika lisanak. Jaga lidahmu ni. Nak selamat, jaga ni. Ini punca kerusakan duduk di sini. Duduk di mana? Duduk di lidah. Nas'alullah as-salamatu wal-afiyah. Baik para jemaah saudara pelajar sekalian, lidah kita yang seperti lidah aku ni perlu ditahan daripada berkata-kata perkataan yang dilarang. Jadi kita kena jaga lidah kita tu lah. Jaga. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memegang lidahnya sambil berkata. Dia kata apa? Ia inilah yang mendatangkan pada aku segala tempat kebinasaan. Abu Bakar pegang, tunjuk lidah dia. Dia kata inilah punca yang merusakkan aku, yang membinasakan aku. Sayyidina Abu Bakar boleh cakap macam tu. Kita cakap lain pula, kan? Cakap lain pula. Berkata seorang syair, seorang penyair. Dia kata ni. Dia kata luka dengan sebab lembing sembuh dengan mudah. Tetapi tiada sembuh yang dilukakan oleh lidah. Dalam bahasa Arab kata jirahatus sinan lahal ti'amu wala yaltaimu ma jarahal lisan. Jirahatus sinan lahal ti'amu wala yaltaimu ma jarahal lisan. Jadi luka yang kena tombak, kena pisau, sekejap je sembuh habis. Tapi luka dengan sebab lidah, Allahu Akbar, bukan senang untuk menyembuhkannya. Maka dalam syair yang lain dia kata kalmul lisani anka min kalmis sinan. Luka dengan sebab lidah lebih bahaya, lebih kesan dia lebih berat daripada luka kerana panah ataupun kerana pisau tombak. Itulah kata-kata ulama yang memperingatkan kepada kita para jemaah sekalian supaya kita berhati-hati dan berjaga-jaga. Maka dengan mudah, maka kita perlu beringat perkataan yang baik boleh mendatangkan petunjuk untuk segala anggota,
manakala perkataan yang jahat boleh menyebabkan jahatnya segala anggota. Di tajuk kita ni, iaitulah lidah menjadi punca kepada baik atau buruk anggota kita berada di lidah. Baik para jemaah sekalian, oleh kerana tajuk kita ni panjang, tajuk bab lidah ni panjang, jadi kita break setakat tu dulu. InsyaAllah kita sambung tentang bahaya lidah dalam siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.